minta ijazah ayat kursi wakas milih cara baca dia dengan ni dua riwayat hang baca dah. Pertama hang terima daripada tuan guru Abdul Hamid bin Haji Daud Pondok Madrasah Pondok Selegi. Pondok Selegi. Cara baca dia Allahu la ilaha illahu. Nyawa. Seduk nafas dah. Al Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca lagu tu. Setiap berhenti tu seduk nafas dengan mulut. Seduk lagu tu dengan mulut dah. Melalui mulut, jangan hidung, melalui mulut. Lah sekali ke-9 tu wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, seduk berserta telai air liur. Telai air liur. Seduk berserta telai bunyi geluk ni dah. Seduk lagu tu biar telai. Niat supaya ayat kursi itu masuk dalam tubuh, menghilangkan segala gangguan-gangguan jin dan penyakit-penyakit dalam tubuh kita. Amallah setiap kali lepas pada sembahyang. Lepas pada sembahyang fardu. Baca ayat kursi sekali saja wakas 9. Kalau payah, misalnya payah duk main Allahu la ilaha illahu, duk main seduk lagu tu depan orang takut jadi apa, kita buat sekali saja lepas maghrib kau sekali kau dalam sehari Jangan seduk dengan hidung seduk dengan mulut. Imam ataupun makmum semaya dalam keadaan tahan ketuk, apa hukum dia makruh Setiap benda kita semaya dalam keadaan benda tu mengganggu khusyuk kita, hukum dia makruh. Semaya tu sah, menyebabkan was-was tak apalah, hukum dia sah betul. Boleh qada orang jahil dapat ilmu laduni, itu rezeki daripada Allah. Ilmu pemberian daripada Allah itu rezeki. Dapat hukum dia orang jahil pun boleh juga. Tetapi kalau nak dapat ilmu laduni, katanya Allah Taala, man amila bima alima aurasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa dia beramal dengan ilmu yang ia sudah tahu, semua bab ambil semaya, bab sunat, gapo dia tahu belaka, bab makrifat, bab gapo, dia amal semuanya, aurasahullah, Tuhan akan mewariskan kepada dia ilmu yang ia tidak tahu lagi. Maka ilmu gapo dia yang tidak tahu? Ilmu laduni. Tetapi ada orang jahil tapi dapat ilmu laduni, itu rezeki daripada Allah. Tapi nak dapat, biasa orang beramal dengan ilmu baru dapat ilmu laduni. Lepas test Covid maka batal puasa, kena imsak dah, tak boleh makan. Batal puasa lah. Dosa kodok batal ke puasa sebab penyakit darurat, kena cek kau apa dia. Tak boleh nak cek kau tengah malam kau apa dia, terpaksa kena cek waktu tengah hari, maka kita batal puasa dengan cara masuk benda ke dalam rongga saat ni, cek Covid saat ni, maka tak berdosa. Tetapi batal dalam puasa kita kena qada dan tak boleh makan, kena imsak. Serban tak ada ekor, serban ada ekor dua. Masalah serban ni, masalah ekor ni ada riwayat Nabi pakai serban, tak dalam hadis tak sebut ekor. Maka ada ulama memakai serban tak ada ekor. Ada riwayat Nabi pakai serban 1 ekor. Ada riwayat Nabi pakai serban 2 ekor. Boleh berlaku macam-macam lah riwayat dan cara-cara perbahasan dia. Ada kata ekor hak paling sahih sekali Nabi pakai serban ada 2 ekor. 2 ekor. Maka orang pondok kita pakai serban biasa, lepas tu serban ekor dia kali atas coking. Tu serban 2 ekor juga. Ekor ke atas, ekor ke bawah tu khilaf ulama. Panjang perbahasan bab serban ni, hamba sebut secara ringkas. Apa beza Sayyidina dengan Sayyidina? Ada kata beza, ada kata boleh, sama saja makna. Sayyidina dengan Sayyidina. Sayyidina boleh baca, Sayyidina boleh baca. Ada kata Sayyidina ni tak molek, Sayyidina hak betulnya. Tak apa, ada kata satu makna saja, Sayyidina dengan Sayyidina. Perlu kau ikut bai'ah Imam Mahdi. Hak tu kita tak tahulah lagu mana kita dia apabila timbul Imam Mahdi, kita kena pergi bai'ah kau tak apa kena.
Tuhan akan perjalankan kita. Kalau kita takdir jadi tentera dia, kita akan dipermudahkan Tuhan boleh bai'ah dia. Kalau kita tidak bai'ah pun pada masa tu, insya-Allah kita ni orang agama Islam ni insya-Allah semua tu jadi penyokong kepada Imam Mahdi. Kerana satu-satunya imam yang diiktiraf oleh Allah Taala pemimpin, bukan naik melalui sebagai undian semai, dak Allah Taala iktiraf sendiri. Maka orang-orang mukmin orang mukmin, orang yang hati bersih akan mengiktiraf Imam Mahdi. Beza rukun khutbah, sunat raya dan khutbah Jumaat. Khutbah ni sama saja rukun dia. Iaitu apa dia? Alhamdulillah, selawat, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Baca ayat Quran. Tu rukun yang pertama. Duduk. Naik pula, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah, Allahumma ghfirli. Doa kepada orang mukmin. Cuma sunat ketika khutbah raya, permulaan khutbah yang pertama disebut Allahu Akbar 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali tanpa satu nafas. Khutbah yang kedua naik Allahu Akbar 7 kali. Lepas pada tu baru sebut rukun. Alhamdulillah, Allahumma salli. Di khutbah raya hari kita nak raya ni, kita raya di rumah, baca khutbah raya di rumah boleh kalau ada orang ramai. Kalau kita maya sore jangan baca khutbah. Malu kat orang. Hukum makan telur tak dibasuh sebelum masuk. Ingat telur tu hak kita makan dalam, bukan kulit dia. Hukum dia apa hukum? Boleh makan telur hak dalam, tak ada kaitan dengan hak luar. Pada hak luar tu kalau kita pegang telur tu najis hak luar, kita pun pecah. Hak tu bersih, hak jatuh tu. Takut kita pula pergi pegang telur tu, tangan kita kotor, tu saja najis. Kalau sekali telur pun pecah, hak ni kita pegang pula telur pun setuh makan setuh gapo dia. Hak tu ulama bahas bab najisnya. Bukan telur tu kita pun pecah tu tak jadi najis. Tu. Nak basuh pun boleh telur Lah ni ada orang jual tulis kedai saya telur dibasuh. Bukan telur dia. Telur air tu dibasuh. Maka telur jadi ramai laku kedai dia kerana telur dibasuh. Ada juga orang jual air dia tulis air saya jaga begitu prihatin dengan penjaga air dia, saya tak benarkan air saya berzina dengan air lain. Ada juga. Semua anak halal hasil daripada perkongsian nikah secara online. Nama sebut gitu. Macam-macam cara peniaga kita pun jadi nak sokong pun ada. Nafkah anak luar nikah lagu mana? Nafkah anak luar nikah, anak tu sabit kepada ibu dia saja. Pak dia tak ada anak luar nikah. Maka nafkah itu mak dia lah kena beri nafkahnya. Sebab anak dia tak boleh nafi dah. Selain daripada istikharah, apa cara untuk mendapat petunjuk daripada Allah? Berdoa dengan Allah. Istikharah dengan cara doa, ataupun istikharah dengan cara semaya, ataupun minta petunjuk, minta nasihat daripada orang alim. Orang yang berfikir dengan panduan daripada Allah, bukan mengikut hawa nafsu dan nafsu dia, kepentingan dia. Orang ni kita nak minta nasihat, cari orang yang mikir mengenai Allah Ta'ala semacam. Berarti nasihat dia betul mari daripada Allah, bukan mari daripada fikiran dan nafsu dia. Jenis-jenis wali Allah banyak sangatlah. Jenis-jenis wali Allah ni terlalu banyak. Hak penting wali Allah ni kekasih Allah Ta'ala. Orang yang Allah Ta'ala sayang. Kerana apa orang Ta'ala? Kerana hati dia sangat bersih, sangat jujur dengan Allah. Kadang-kadang dia banyak melakukan taat, kadang-kadang ibadat dia biasa saja, tetapi hati dia sangat bersih, sangat jujur dengan Allah. Solat jenazah tak sempat baca Fatihah dengan email. Lagu mana tu? Yang mari lewat benar ke? Maka kalau tu kita sebut Allahu Akbar, acu nak baca Fatihah tu email sebut Allahu Akbar, maka kita tinggal Fatihah kita pun sebut Allahu Akbar, terlepas dah tak payah baca Fatihah, maka dipanggil masbuk dalam bab semaya jenazah. Puasa mutih tu apa dia? Puasa mutih ni makan nasi putih saja. Tu panggil puasa mutih, iaitu makan benda-benda yang tidak bernyawa. Jangan makan ikan, jangan makan ayam, jangan makan daging, jangan makan benda-benda bernyawa. Jangan makan ketai, jangan makan sotung. Kuah dia tak boleh makan, susu tak boleh makan, susu keluar daripada lembu. Tak boleh makan, telur tak boleh makan. Makan pulut, makan sambal lada, makan roti cana. Roti cana tu kalau buah telur tak boleh. Roti cana kosong. Margarin tak boleh makan, minyak sapi tak boleh makan sebab mari daripada lembu. Mari makan tepung saja. Tu puasa mutih.
Puasa mutih ni tujuan dia nak kuatkan rohani kita nah. Kalau kita makan benda-benda berdarah, jasmani kita kuat. Ni jasmani kita ni benda darah ni. Ni tubuh kita semakin kuat. Kita makan daging, tubuh kita ada kalori, ada protein. Tu untuk tubuh kita. Untuk rohani kita jangan makan benda-benda lagu tu. Isteri period dengan suami baca Quran, adakah ia dinamakan tilawah? Lagu mana tu maksud tilawah? Isteri period dengan orang baca Quran dapat pahala tak? Telinga dia sudah buat ibadat iaitu mendengar bacaan Al-Quran. Dia tak baca, memang tak dapat pahala baca, tapi dapat pahala baca dapat pahala dengar Al-Quran. Sekalipun tak beri nama tadarus kau gapo tak apalah, tapi benda tu boleh pahala. Buatlah gapo-gapo asal saja. Biar kita bukan gila ke nama nak kejar nama tadarus kau, nak kejar nama khatam. Apa penting dapat pahala, tak apa dah benda tu Meninggal di Madinah, apakah keistimewaan meninggal di Baqi'? Nabi kata keluar daripada perkuburan Baqi' ni. Nabi tunjuk kepada sahabat dia. 70,000 orang yang masuk syurga tanpa dihisap, tanpa dikira bicara. Bangun daripada kubur, jalan direct masuk syurga tanpa dikira bicara, ditanya amal dia tak perlu direct. 70,000. Maka seorang sahabat apabila dengar lagu tu dia angkat tangan, "Ya Rasulullah, doakan kepada saya supaya saya salah seorang daripada dia." Maka Rasulullah kata, "Enta salah seorang daripadanya." Maka apabila dengar lagu tu suka sahabat tu kerana Nabi doa kepada dia, dia salah seorang daripada orang yang 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Maka sahabat lain angkat tangan, "Ya Rasulullah, doa kepada saya." Maka Rasulullah kata, "Sabaqatkum Ukasyah." Ukasyah telah mendahului kamu. Maka Ukasyah dah boleh ke dia seorang. Orang lain tak tahu lagi masuk syurga tanpa hisab. Tu kelebihannya Baqi'-nya. Maka ada riwayat kata dalam 70,000 tu mensyafaatkan 70,000 pula. Setiap orang daripada 70,000 tu mensyafaatkan bawah dia ada 70,000 juga masuk tanpa hisab juga. Boleh ke tak pinjam wakaf kitab wakaf bawa balik rumah? Gini. Bagi wakaf untuk kegunaan umum. Kalau kita pinjam, minta izin daripada pemegang wakaf, kita pinjam, kita baca bukan untuk kepentingan kita akan atas mula atau kita nak pinjam photostat ke apa dia, patut kita atas. Hal tu tak panggil penggunaan milik peribadi. Dia benda wakaf ni jangan kita buat jadi milik peribadi. Kita baca sorang. Bukan kata benda wakaf ni tak boleh kena ramai-ramai. Bukan lagu tu kalau tidak nyanyi, pasal kipas kita mai kita pasal kipas sorang. Tak boleh awak guna sorang, awak kena panggil ramai-ramai. Habis panggil tok siok, panggil kau mai duk bawah kipas ni biar baru boleh sah saya guna. Tak bukan maksud penggunaan seorang. Maknanya jangan buat benda tu jadi peribadi kita. Jadi milik kita, jadi hak kita. Tak boleh lah. Kitab Dalailul Khairat kita sebut dah. Amalan dia banyaklah. Ni amalan Syazuliyah. Maka ambo ijazah lah baca Dalailul Khairat sebagaimana ambo terima daripada guru-guru ambo. Baca dia start daripada hari Isnin, tiap-tiap hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, temu hari Isnin pula gitu dah. Hukum meniarak, tidur meniarak hukum dia makruh. Kerana syaitan kata siapa dia tidur meniarak maknanya berzina dengan iblis. Iblis kata siapa dia yang tidur meniarak maka ambo pergi berzina dengan dia. Makruh ulama kata. Cara pagar rumah daripada makhluk halus, baca ayat kursi, baca amanah rasul, baca pakku. Baca ayat kursi, baca amanah rasul, baca pakku. Kuliah wallah baca. Lepas tu siuk daripada keliling rumah. Ataupun azan, baik Allahu akbar baik dalam rumah. Ataupun baca surah Al-Baqarah, ataupun kita pasal kaset surah Al-Baqarah 2 juzuk setengah. Ulas semacam. Sembelih binatang tengah buting, ada anak, apakah anak tu boleh makan? Boleh makan kerana anak dia hukum seperti ibu. Kita sembelih mampu anak juga, maka anak tu boleh makan. Sekalipun kita rasa geli nak makan tu suku pasar, tapi boleh makan dan anak dia hukum dia seperti daging ibu dia. Rajin sedekah tapi kedekut bayar hutang. Perasaan rajin sedekah tu alhamdulillah dia beri semangat dia untuk rajin lagi bersedekah. Cuma nasihat kepada dia mengenai kedekut dia. Ingat, benda hak baik dia buat, teruskan. Benda hak tak molek itu kedekut bayar hutang, maka ayat ke dia. Tak bayar hutang ni hukum dia berdosa. Amalan sedekah awak tidak pergi ke mana-mana kerana tersekat dengan amalan tak bayar hutang. Bayar sedekah ni hukum dia sunat, bayar hutang ni wajib hukum dia. Sultan Muhammad Fatih cerita dia terlalu panjang lah. Bacalah cerita mana-mana Sultan Muhammad Fatih.
Mimpi alim ulama adakah mainan syaitan? Tak boleh kita nak kata mainan syaitan. Kalau tak mainan syaitan, tengok lagu mana mimpi dia. Nah. Perempuan yang menunakkan kata-kata dia sehingga orang mahram turut dengar juga, berzikir dengan lunak ke, nasyid dengan lunak ke, gini. Ulama kata suara perempuan ini hukum dia haram kalau menimbulkan perasaan nafsu dan syahwat. Menimbulkan nafsu dan syahwat. Misalnya dia menyanyi, dia mengeluarkan suara, sama ada muzik itu sendiri kita dengar menyebabkan naik nafsu, so haram. Ataupun nak muzik biasa tapi suara dia, apabila kita dengar tu kita akan mikir mengenai tubuh dia, mengenai suara dia, mengenai rupa dia, mengenai nama. Maka hukum dia haram. Tetapi kalau orang nasyid, orang berzikir, kita dengar suara dia sedap tapi kita mikir bab nafsu tak? Kau suara sedap semata-mata sedap saja. Nah, tidak menaikkan nafsu tapi oh masya-Allah suara sedap. Maka ada ulama kata semata-mata sedap tu makruh sahaja. Tapi kalau menyebabkan naik nafsu dan benda-benda menyebabkan orang itu berfikir haram, barulah jadi haram dengan suara perempuan. Kerana muktamad dalam mazhab kita suara perempuan itu bukan aurat. Buka puasa dengan wah tamar baru makan nasi tu afdal ke? Molek lagu tu lah afdalnya. Apabila tu imam baca Fatihah, makmum nak baca iftitah boleh, tak ada masalah ke apa dia. Wajib qada belajar ilmu hakikat. Ilmu hakikat ni nama saja. Asalnya ilmu mengenal Allah Taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa dia kenal diri, maka dia kenallah siapa dia pencipta dia. Maka ilmu itu dipanggil ilmu hakikat. Ilmu hakikat ni adalah ilmu tasawuf sebenarnya. Tetapi ilmu tasawuf perbincangan yang tinggi. Maka ilmu mengenal Allah Ta'ala wajib hukumnya. Awaluddin ma'rifatullah. Tetapi ada ilmu siapa perikat wajib sahaja. Ada ilmu kalau nak kenal lagi waktu perikat tinggi dan sunat hukum dia. Maka ilmu hakikat ni sunat sahaja. Berarti orang tidak sapa kepada ilmu hakikat, sapa lepas ilmu fardu ain saja, maka dia dah dapat masuk syurga dah. Tetapi orang dapat ilmu hakikat, ilmu kenal Allah Ta'ala betul-betul, maka dia dapat syurga dan dapat kenal Allah Ta'ala. Nikmat dia lebih sedap lagi. Berbanding dapat syurga biasa. Gitu. Apa dia tu? Beza tahannuh, suluk dan uzlah. Apa contoh dari anbiya? Tahannuh ni sama, suluk dan uzlah ni sama maksud. Tahannuh ni bersunyi-sunyi dan membuat ibadat. Tahannuh, suluk dan uzlah. Depan ni akan sebutlah. Sayyidina Aisyah kata Rasulullah sebelum daripada Rasulullah dapat wahyu, Rasulullah buat tahannuh dulu, suluk dan uzlah di Gua Hira. Maka Rasulullah lepas pada tu mari mimpi yang benar selama 9 bulan. Lepas pada 9 bulan barulah mari wahyu. Tu maksud dia lah. Betulkah mukjizat Nabi berlaku bulan Muharram? Hamba tak tahu bulan Muharram saja berlaku kau. Banyak mungkin tak syarat bulan Muharram. Orang beri duit kepada anak kita, kita boleh guna ke tak? Kita guna duit tu untuk kepentingan budak tu. Ingat sebenarnya nafkah ataupun pembelanjaan bagi seorang anak mesti daripada harta dia. Kalau anak tu tak ada harta, barulah ayah tu baru guna harta dia. Jadi orang wi harta kepada anak, ziarah anak kecil ni, wi pitih. Maka pitih tu kita hipung untuk pembelajaran dia, beli baju sekolah dia, beli piyah, beli gapo dia untuk keperluan dia, yuran sekolah dia apa semua, beli makanan ke dia. Boleh kau terawih 14 gapo dia tak tahu. Tak tahu tu hukum. Boleh kau last sekali kita buat 4, tak boleh. Wajib terawih 2-2. Tak sah hukumnya akad terawih, niat terawih 4 rakaat, batal. Hukum isteri bekerja dan tinggal anak di taska. Hamba ya dah isteri bekerja hukum dia harus, tak ada masalah apa. Dah suami dia suruh lagu tu tak ada masalah apa. Suami dia suruh tu. Lapah bayar video dan penerima bayar video gini. Hamba ni berah
Tak payah sebut, tak apa dah. Kita niat dalam hati kita, kita serah beras tu, maknanya kita bayar ni adalah video bagi puasa saya ke, video bagi zakat saya, video ke apa dia ni. Kena sebut lagu tu, niat penting gitu. Ni beras video video ke apa? Video puasa saya. Gitu ni. Setiap orang perlu kodok guru pembimbing dalam zaman fitnah ni. Kita rasa kita mampu tak lawan fitnah ni persendirian ataupun kita perlu dibimbing. Kalau kita rasa kita perlu dibimbing, maka kita kena cari, wajib kena cari seorang guru. Supaya kita nak masuk. Kita ni hidup ni kita boleh hidup sendiri ke tak? Kita beli kereta, kita tak belajar dengan orang pun. Kabar-kabar kita nak test sendiri. Anak koci kita belajar sendiri lagu mana nak buka, kita test enjin dia gerak lagu mana, cara nak tukar. Kita bejak sendiri, boleh tak? Tapi kalau kita rasa nak baik kereta pun kita tanya orang. Nak balik rumah kita pun kita kena ada orang tunjuk jalan. Maka kita rasa nak sapak Tuhan, nak selamat daripada fitnah, tak perlu orang bimbing ke tak? Kita fikirlah kita. Kalau kita rasa kita tak boleh hidup atas muka dunia, benda dunia apa perlu pada pembimbing, benda akhirat nak menentukan betul atau salah, lagi-lagilah keliru pada zaman fitnah ni. Apa dia Allah ke Imam Mahdi, tak ingat lah. Wali Allah ke Imam Mahdi. Imam Mahdi ni wali Allah. Pasal ilak papu raya pelita ikutlah nak pasal gapo-gapo dia, tak ada masalah gapo dia nak suruh cerah, nak suruh gapo, nak main lapu lilak kau nak main terpulang pada kita, tidak jadi kau masalah gapo dia. Kau ada kita niat kau gapo dia nak sembuh api kau gapo, tak ada dah. Kalau nak sembuh api tu jadi kafir lah. Tapi kalau tak ada gapo-gapo untuk meriah ke, tak ada masalah gapo. Lebih-lebih lagi hari raya. Hari raya ni sunat bergembira kerana kita berjaya daripada ujian sebulan kita berjaya puasa dan malam kita boleh tahan baca semaya tarawih. Maka pada pagi raya tu semua sama-sama suka kata taqabbalallahu lana wa minkum minal aidin wal faizin. Bersalah ucap tahniah minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Tuhan terima amalan kita minal aidin supaya hari raya ni berulang lagi minal faizin daripada orang yang berjaya. Saling suka-suka belaka. Antara cara suka gembira, pakai pasal lapu ko, pakai baju comel-comel ko, ziarah-ziarah ko, ikutlah buat-buat benda gembira. Jangan buat benda haram, sudahlah. Solat mana yang boleh digabung? Sunat ni ada 10 jenis semaya boleh gabung semaya ghairah maksudah. Salahnya antaranya lah hamba sebut tak penuh lah. Semaya hajat boleh gabung, semaya taubat, semaya syukur, semaya istikharah, semaya tahiyatul masjid. Jika salah tambah 1 rakaat dalam sembahyang witir, kena tambah 1 rakaat lagi. Salah ke hak tu tak kira lah. Kira sembahyang witir saat ni 2 rakaat tu. Salah tambah tu tak dikira. Lepas tu kena sembahyang esok lagi. Boleh belajar kau tauhid 3. Tak usah duk belajarlah tauhid 3 ni. Ahli sunnah wal jemaah tak pernah mengajar tauhid 3 ni. Tauhid 3 ni banyak kekeliruan dalam kaedah dia. Gitulah hamba sebutnya. Belajar apa-apa tak usah belajar sifat 20-nya. Apa tak saya belajar benda hak tak ada khilafnya. Apa nak belajar tauhid 3 hak ada khilaf, kontroversi, tak payahlah. Batal kau tak solat telitah wujud riak dalam solat tidak batal bawa telitah lagu tu manusianya adalah. Tok tua suka membandingkan antara menantu Menantu ni ayat cerita menantu ni. Lepas tu ayat kau cerita menantu ni. Maka kalau tegur kata menantu ni nak tegur dia lah, dia orang tua. Ni tok tua ni jahat. Tok tua ni jahat. Tak semestinya kebenaran berada di orang tua. Tak semestinya kesalahan berada di budak-budak. Kadang-kadang kebenaran berada di budak-budak, kadang-kadang kebenaran berada di orang tua. Maka tak semestinya apabila saya ni mertua, saya ni mesti betul. Awak menantu awak mesti salah. Tak juga. Maka kesalahan berada di mana-mana sudut. Siapa dia jadi ni, dia tak terlepas daripada kesalahan. Maka mertua lagu ni kena belajarlah, jangan aib buka aib orang. Sebab itulah kalau kita nikah, afdalnya jangan duduk dengan mertua, duduk sendiri-sendiri supaya orang tak tengok aib kita. Lagu tu.
Ibu hamil kena minum air gula masuk kena bayar fidyah. Hang sebut dah. Kalau dia buka puasa tu kerana bimbang anak dia, maka dia kena bayar fidyah dan qada puasa. Kalau dia bimbang untuk diri dia, kena minum air gula ni untuk diri dia lah, sebab nak cek apa-apa untuk diri dia, maka kena qada saja tak bayar fidyah. 72 yang masuk neraka itu sementara atau kekal sementara sahaja dia umat Nabi Muhammad, cuma sesat masuk neraka juga 72 ni, tapi dia akan keluar daripada neraka juga. Ada qasah, ada nikah, ada unsur penipuan. Tok laki ni nyamar walau tak semaya. Apabila nikah rupanya tak semaya laki ni. Apa hukum dia sah ke tak? Hukum dia sah sembah, hukumnya sah nikah dia. Berarti cuai kita bab apa tak cek dia betul-betul. Apa apabila tak semaya lagu tu. Kalau kita tahu awal-awal lagi orang jatuh tu tak semaya, maka haram pok dia tu menikahkan anak tino dia dengan lelaki tu. Haram hukum dia. Sekalipun sah nikah tu, tetapi haram kerana menyebabkan anak tino dia dulu kena taat kepada orang tak semaya pula. Maka kena menasihatlah. Kalau kita tak mampu nasihat, suruh kepada qadi tu email, suruh nasihat tu laki kita semaya. Wuduk ataupun mandi junub bagi rambut yang berwarna. Ingat, pewarna rambut amo sebut dah. Jangan rambut pewarna yang menutup rambut. Dan janganlah pewarna tu berunsur daripada najis. Kalau pewarna tu tak ada najis dan dia tak menutup rambut, yang meresap dalam rambut, maka hukum dia sah mandi junub dan wuduk. Air akuarium nak ikan najis ke tak? Najis sebab dia ada najis ikan dalam tu kan, jadi najis dah. Tetapi kalau sedikit dimaafkan. Sampai qadar manakah ilmu tauhid dalam tauhid fiqh tasawuf? Tauhid ni kita belajar sifat 20 tak apa dah, ataupun 13 sifat tak apa dah. Ulama kata lepas dah fardu ain. Fiqh pula kita belajar bab semaya, bab ambil air semaya, mandi junub. Hak tu saja. Masuk bulan puasa baru belajar bab puasa. Kalau ada pitih belajar zakat. Kalau ada pitih lagi bayar bab haji. Tapi hak biasa wajibnya mandi junub, ambil air semaya saja. Hak tu kena belajar. Tasawuf pula belajar hati kita supaya jadi orang juruf. Tahu ni sifat ni haram. Sifat ni hati ni jahat, hati ni baik. Macam kedekut. Ni ada orang tak tahu. Oh, kedekut punya jahat punya. Saya ingat kedekut ni bagus. Dia pun kedekut tu dia rasa bagus. Sebab tu dia kedekut. Nampak cermat, ya pakai baju kemas, ya pakai pihak. Rupanya kedekut rupanya. Maka kedekut ni dia tak tahu benda tu tak molek. Maka kena belajar tasawuf tu. Makmum tak perlu baca Fatihah tak boleh. Makmum kena baca Fatihah. Imam perlu baca Fatihah kecuali makmum masbuk. Makmum masbuk, makmum yang tak ada tak imam tu rokok dah, maka dia tak payah baca Fatihah. Maka dia boleh tinggal Fatihah dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Gabriel.